sistem otot rangka manusia. So dalam subtopik ni apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem otot rangka manusia, which is osteoporosis, osteomalacia, ricket, arthritis dan sklerosis, dan juga mewajarkan amalan cara-cara untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. Now, osteoporosis. Okay, osteoporosis ni saya rasa awak semua dah tahulah. Osteoporosis ni adalah disebabkan oleh penyakit. Okay, penyakit kalau awak nampak kat sini adalah penyakit tulang mudah patah. Okay, osteo itself is tulang. Porosis adalah tulang tu berongga. So sorry, okay. Now, osteoporosis ni adalah disebabkan apa? Disebabkan apabila kadar kalsium dalam tulang tu semakin kurang. So kita punya tulang menjadi kurang mampat. Tu yang ada berongga. So yang kita panggil dia osteoporosis. Porosis stand for porous, berongga. Now, apakah faktor-faktor yang menyebabkan osteoporosis? Antara faktor-faktor yang menyebabkan osteoporosis adalah kurang bersenam, kurang pengambilan kalsium, fosforus dan vitamin D. Dan juga osteoporosis ni lebih mudah berlaku kepada perempuan berbanding lelaki, kerana perempuan ni ada at certain age nanti perempuan ada satu keadaan kita panggil putus head. So putus head ni adalah satu keadaan apabila ovari tidak lagi menghasilkan, tidak berovulasi disebabkan hormon estrogen tu dah semakin berkurang. So, hormon estrogen ni, apakah kepentingan hormon estrogen? Hormon estrogen ni sebenarnya terlibat dalam metabolisme kalsium untuk bantu tulang kita dapat menyerap kalsium. Now, so therefore, bila dah mengalami putus head, aras estrogen berkurang. Bila aras estrogen berkurang, maka ketupatan tulang juga makin berkurang. Dan tengok kat sini. Okay, ada certain senaman yang boleh meningkatkan, orang kata dapat menjaga tulang kita, which is seperti senaman yang perlu seseorang mengatasi daya graviti. Contohnya macam against gravity force kan. Contohnya macam melompat, berlari. So senaman-senaman begini dapat menambah jisim tulang dan dapat mengelakkan seseorang daripada terkena osteoporosis. Okey, so kita compare. Ini adalah tulang yang sihat, ini adalah tulang yang berongga. Tulang kita sebenarnya Tuhan jadikan tak padat tau. Dia memang ada berongga sedikit. Kenapa? Sebab dapat mengurangkan berat. Maksudnya kalau tulang kita padat, so tulang tu akan jadi berat, so kita susah nak bergerak. Begitulah. Okey, so contoh-contoh makanan yang ada banyak kalsium, contohnya selain susu adalah ikan bilis dan juga sardin. Alright. Now, ini adalah ketupatan tulang. Awak tengok ketupatan tulang ni semakin menurun apabila umur melepasi 30 tahun. Okey, so makin lama makin berkurang. So, penyakit yang kedua. Tadi pertama kita ada osteoporosis. Ingat, osteo adalah tulang, porosis adalah tulang berongga, penyakit tulang berongga. Now, next, kita ada penyakit lain yang kita panggil dia adalah arthritis. So, arthritis ni actually apa? Arthritis ni ada kaitan dengan sendi. Anything yang berkaitan dengan sendi. Apakah sendi? Sendi adalah tempat pertemuan tulang dengan tulang. Okey. So, pertemuan tulang dengan tulang kita panggil dia sebagai arthritis. Okey, arthritis sebenarnya ada 3 jenis. Dalam buku teks awak hanya ditekankan satu sahaja, which is osteoarthritis. So, osteoarthritis ni apa? Osteoarthritis ni awak tahu antara sendi kita ada tulang rawan. So, tulang tu dapat mengurangkan geseran. Okey, now osteoarthritis adalah disebabkan tulang rawan tu semakin haus. Makin tua kan, wear and tear. So, semakin kita tua, okay, so rawan tu semakin haus. So, sebab tu osteoarthritis selalu berlaku pada golongan tua. Macam mana osteoarthritis ni boleh diatasi? Dengan cara mengambil, tengok kat sini, mengambil glucosamine, which is gabungan glukosa dan juga asid amino. Okey, now selain tu, ada penyakit arthritis yang lain. Arthritis yang lain adalah, di sini adalah disebabkan oleh
arthritis rheumatoid. Arthritis rheumatoid ni pula adalah disebabkan membran synovial pada sendi tu membengkak. Okey, membran synovial which is dekat sendi kita tu membengkak. Okey, so yang ini tak ada rawatan, kita cuma boleh bagi ubat tahan sakit. Tadi sebelum saya lupa, osteoarthritis ni tadi saya kata berlaku pada rawan yang haus kan, dan kita tambah sikit. Okey, apabila kekurangan bendalir synovial. So fungsi bendalir synovial ni adalah sebagai pelincir synovial. So osteoarthritis ni synovial selalu berlaku pada orang tua. Okay, arthritis lagi satu adalah pengumpulan asid urik pada sendi. So which is ini adalah arthritis gout. Okay, yang ini adalah disebabkan oleh faktor terlebih berat, kegendutan, faktor genetik atau kecederaan. This one is for your knowledge. Okay, yang ini nampak, yang ini sendi dah makin merosot. So tak nampak space ni kan. So ini arthritis rheumatoid. Ni kesian. Yang ni adalah disebabkan dia punya membran synovial tu dia membengkak. Okey, yang ini adalah gout. Gout adalah disebabkan antara sendi-sendi ni wujudnya asid urik. Okey. And then sklerosis, penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga adalah sklerosis. Apakah itu sklerosis? Sklerosis adalah apabila tulang belakang tidak normal, which is tulang belakang membengkok ke sisi dalam bentuk S ataupun bentuk C. Okey. Now, kemudian sklerosis ni boleh disebabkan either faktor genetik ataupun faktor semasa pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal selepas perkembangan akil balik. So macam ni. Ini adalah orang normal kan? Ini adalah orang ni macam bentuk S. Ini kita panggil dia sebagai skoliosis. Alright. Okay. Now, ini. Alright. So, kalaulah awak tengok kat sini. Okay, katakanlah kat sini. Sklerosis iaitu tulang belakang adalah tidak normal. Ini kita boleh tengok daripada belakang. So, kalau sklerosis ni yang severe, yang teruk, bahu dia jadi sengit sebelah. Okay. So, bahu ni jadi sengit sebelah dan dia biasa berlaku kepada kanak-kanak perempuan. So, macam mana seseorang yang menghadapi sklerosis ni nak bagi dia posture dia betul ataupun nak kurangkan sakit, sebab bila sklerosis ni bentuk terus vertebra tu tidak normal, so dia akan sakit lah untuk kita punya tulang belakang. So orang ni biasanya individu ni perlu pakai girdle. Okay, so girdle ni nak bagi kita posture kita tegak. Okay, alright. Now penyakit yang keempat. Okay, yang keempat adalah osteomalacia. Osteomalacia ni adalah disebabkan bila tiba-tiba malasia ni lembut, tulang tu menjadi lembut. So, bila lembut dia mudahlah nak patah kan. So, ini adalah disebabkan kekurangan kalsium, fosforus dan juga vitamin D. Now, osteomalacia ni selalu berlaku pada golongan wanita yang hamil. Kalaulah osteomalacia pada kanak-kanak, kita kenali dia sebagai riket. So, riket ni osteomalacia juga tapi kanak-kanak, tapi dalam masa ni golongan kanak-kanak. So senang kata, kalaulah kanak-kanak kita tak sebut osteomalacia, kita sebut riket. Kalau orang dewasa tulang dia lembut, kita panggil dia osteomalacia. Persamaan dua-dua adalah tulang lembut. Keadaan tulang lembut. Okey, this one ini adalah muscular dystrophy. Yang ni awak boleh baca dalam dystrophy otot. Yang ini tak ada dalam silibus awak. So ini just for your knowledge. So awak boleh baca dalam nota. Yang saya boleh cakap ini adalah penyakit genetik. Alright. Okay. Now, seterusnya kekejangan otot ni boleh baca. Alright. Seterusnya, amalan untuk menjaga kesihatan otot rangka. Macam manakah cara kita untuk menjaga otot rangka kita? Okay, ada 4 cara sebenarnya. Pertama, postur badan yang betul. Apakah itu postur badan yang betul? Adalah cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita mengangkat barang tu mestilah betul, which is posisi badan kita. Okay. So, kenapa kita perlu melakukan posisi badan yang betul? Sebab kita tak nak untuk mengelakkan kecederaan. Okey, so bila kita punya postur tak betul, kita boleh menekan saraf dan juga organ dalam badan kita. Dan juga boleh menghalang pengaliran
darah. Okay, now pakaian sesuai. Okay, so pakaian sesuai ni maksudnya pakaian tu katakanlah untuk bersenam awak kena pakai pakaian yang selesa. Okay, so pakaian mestilah yang sesuai selesa, tidak terlalu ketat hingga boleh menyekat aliran darah dan menjejaskan sistem otot rangka. So maksudnya kalau ketat sangat sampai blood circulation kita tu tak dapat mengalir dengan betul. Okay, dan juga kalaulah kita nak bersenam untuk berlari, kita perlu memakai kasut yang sesuai dan digalakkan pakai kasut yang bertumit rendah dan ada cushion. Katakanlah kalau nak pakai high heel for girls, boleh pakai high heel, tapi sebenarnya high heels ni dia ada masa awak kena rest. Awak tak boleh pakai straight, just berdiri lama pakai heels katakan 4-5 jam. Tu tak sesuai lah. Okay, now senaman. Okay, senaman. So senaman ni pun adalah antara cara untuk menjaga kesihatan otot rangka. Kenapa? Tadi kita dah cakap senaman tu senaman macam kita berlari tadi, melompat, boleh orang kata boleh memastikan kita mengelakkan kita boleh kena osteoporosis kan. Now senaman juga sebenarnya boleh menguatkan struktur sendi dan menambah flexibility otot dan juga ligamen. So sebab tu kalau awak katakanlah orang yang bersenam, awak tengok orang yang bersenam, biasanya dia adalah lebih fleksibel. Okay. Now, senaman juga boleh membantu meningkatkan kekuatan tulang dan tulang kita dapat menyerap lebih banyak mineral, which is kalsium, dan dapat menghalang daripada osteoporosis. Dan gizi, cara pemakanan kita. So, gizi seimbang terutamanya kaya dengan kalsium, garam mineral, vitamin C, vitamin D dapat membantu menguatkan tulang kita. Vitamin D ni apakah kepentingannya? Untuk menyerap kalsium, dan vitamin C untuk meningkatkan jisim tulang. Tapi saya tambah sikit. Ion kalsium ni hanya dapat diserap dengan badan secara efisien apabila kita bersenam. So basically macam ni, katakanlah awak mengambil gizi yang seimbang tetapi awak tidak bersenam. So basically sebenarnya kalsium tu tidak dapat diserap oleh tulang. So basically untuk menjaga tulang awak adalah sangat penting untuk awak bersenam selain mengambil gizi yang seimbang. Okay, so ini adalah posture yang betul. Yang ini biasa orang buat kan. So antara cara let's say awak nak tengok telefon kan, cara yang betul adalah begini. Lepas ni awak boleh tengok telefon cara yang betul. Okay, begini. Ini adalah cara yang salah. Kenapa cara yang salah? Sebab kalau awak tengok telefon macam ni dalam jangka masa yang lama, ia akan memberi kesan kepada badan awak, which is awak akan kena sakit kepala, sakit leher dan bahu, dan kesukaran bernafas dan sakit tulang belakang. Alright, so tengok Okay, last sekali. Ni cara tengok telefon yang betul. So, alright. So, itu sahaja untuk bab 14, sokongan dan pergerakan. Alhamdulillah, kita tadi sebelum ni kita dah belajar mengenai jenis rangka, which is kita ada 3, which is rangka hidrostatik, rangka luar dan rangka dalam. Sistem otot rangka manusia, which is kita ada sistem otot rangka manusia ni, rangka manusia kita boleh pecahkan kepada 2. Main one kita ada rangka paksi, terdiri daripada tengkorak, turus vertebra dan juga sangkar rusuk kita yang terdiri daripada tulang rusuk dan juga sternum. And then kita ada rangka yang side, which is start daripada tulang bahu kita, which is kita panggil dia lengkungan pektoral bahu. And then kita ada lengkungan pelvis, which is dekat bahagian punggung. Kemudian kita ada tulang kaki dan juga tulang lengan. So tulang kaki tu awak kena ingat lah, tulang kaki tu dia terdiri daripada tulang apa. And then antara tulang-tulang tu kita ada sendi, dan sendi kita ni ada struktur khas. Ini adalah untuk sendi yang bergerak. So struktur sendi kita terdiri daripada tulang rawan, otot, rangka, tendon dan juga ligamen. Apakah persamaan antara tendon dan ligamen? Persamaannya kedua-dua adalah tisu penghubung. Okey, dan ada bendalis synovia yang dapat mengurangkan friction. So bendalis synovia ni fungsinya adalah untuk pelincir, sebagai pelincir. This one yang untuk tajuk ni awak tekan kat mana? Mekanisme pergerakan.
This one. Okay, yang ni you guys kena tengok banyak kali sikit. So, okay, akhir tadi kita dah cerita isu kesihatan kita. Kita ada osteoporosis, ricket, and then kita ada sklerosis, osteomalacia dan arthritis. Apakah persamaan antara ricket dengan osteomalacia? Persamaannya dua-dua adalah keadaan tulang lembut. Cuma ricket berlaku pada kanak-kanak. Osteomalacia ni berlaku kepada orang dewasa, terutama perempuan yang mengandung. Dan akhir sekali, cara menjaga otot rangka adalah dengan bersenam, makan makanan yang seimbang, postur badan yang betul dan memakai pakaian dan kasut yang sesuai. So, itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Okey, terima kasih.